Assalamualaikum dan salam hormat. Anda sekarang sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu 10 Mac 2021. Ingat, Pastikan Sahih baru kongsi. Baik, kita mulakan dengan berita tular. Tolong ambil tahu. Ingat, sentiasalah berwaspada dan ambil tahu tentang penggunaan informasi peribadi atau maklumat bank anda yang berada dalam simpanan pihak ketiga. Maklumat ini mungkin akan disalahgunakan untuk permohonan air sinar. Laporkan sebarang info yang mencurigakan ke Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di 0389226000. Saya ulang, 0389226000. Bahaya ubat nyamuk viral tidak berdaftar. Baru-baru ini telah tular sejenis ubat nyamuk yang dikatakan cukup berkesan membunuh nyamuk dengan pantas. Jangan berani untuk gunakan produk tidak berdaftar secara suka hati kerana ia mungkin mengandungi bahan beracun yang mendatangkan bahaya kepada kesihatan, khususnya kanak-kanak. Ubat nyamuk Zendin Microsmoke yang diimport dari China contohnya dikesan mengandungi bahan kelas 1A carcinogen yang boleh menyebabkan kanser. Begitu juga dengan Tian Hong Mosquito Coil, Legend Micro Smoke 12 Hours, Jianbao Mosquito Coil yang masih dijual secara berluasa di Shopee. Mana-mana premis atau individu yang didapati menjual produk tersebut akan didakwa di bawah Seksyen 20/3 Akta Racun Makhluk Perosak 1994 yang membawa hukuman penjara 3 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan menerima laporan dan sedang menjalankan siasatan berhubung kenyataan seorang individu menghina agama Islam serta menghasut untuk memurtadkan wanita yang beragama Islam kepada agama Hindu. Suspek telah muat naik klip video berdurasi 3 minit 11 saat melalui platform YouTube atas nama pemilik akaun Happy Family Malaysia pada pertengahan Februari tahun ini. Siasatan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 4/1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 298 Kanun Keseksaan, Seksyen 505/C Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. PDRM turut menggesa orang ramai agar menjadi pengguna media sosial yang bijak, berhemah dan tidak menggunakan platform berkenaan sehingga boleh mendatangkan kegusaran serta mengganggu-gugat keharmonian negara. Tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap mana-mana individu yang sengaja mengancam ketenteraman dan keselamatan awam ini. Dasar bekerja dari rumah bagi perkhidmatan awam dan industri di bawah Kementerian Perundangan dan Antarabangsa dan Industri MITI masih terpakai walaupun kesemua negeri kini di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Kehadiran pegawai di kawasan PKPB adalah pada tahap 30%, manakala bagi kawasan PKPP pada tahap optimum dan boleh beroperasi sepenuhnya. Bagaimanapun, ia masih tertakluk kepada Ketua Jabatan untuk melaksanakan arahan mengikut kesesuaian cara kerja masing-masing. Pihak MITI dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam akan membuat pengumuman sekiranya terdapat perubahan bagi pelaksanaan dasar untuk industri terlibat dan perkhidmatan awam. Gelembung pelancongan bersasar akan berkuat kuasa pada hari ini, Rabu 10 Mac 2021. Pergerakan antara negeri-negeri PKPP sahaja dibenarkan. Gelembung pelancongan bersasar terpakai untuk Pulau Langkawi dan status Pulau Langkawi ditukar ke PKPP dari PKPB walaupun Kedah masih di bawah PKPB. Pulau Langkawi kini ialah zon hijau dengan 2 kes terakhir direkodkan pada 20 Februari 2021. Syarat yang dikenakan, pergerakan secara bersendirian tidak dibenarkan. Perlu menggunakan perkhidmatan agensi dan syarikat kenderaan pelancongan yang berdaftar dengan MOTAC. Agensi pelancongan perlu dapatkan kebenaran polis untuk pergerakan rentas negeri. Anda tidak dibenarkan berhenti di negeri PKPB. Tempat penginapan dan aktiviti pelancongan perlu ditetapkan lebih awal. Diingatkan bahawa pergerakan dari PKPB ke PKPP masih tidak dibenarkan. 7 negeri PKPP sehingga 15 Mac 2021 ialah Melaka, Pahang, Terengganu, Sabah, Putrajaya, Labuan dan Perlis.
Ikra ini diperkenalkan oleh SPRM pada tahun 2018. Ianya sebagai salah satu program pendidikan anti rasuah, memberi penekanan kepada janji yang dibuat kepimpinan organisasi dan warganya secara sukarela, memastikan individu yang menandatangani IBR akan lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan menjauhkan diri daripada rasuah selama memegang jawatan. Sehingga 31 Disember 2020, pemimpin daripada 1,608 organisasi telah menandatangani IBR. Kadar pengetahuan masyarakat juga meningkat saban tahun. Pada 2018 sebanyak 72.5%, 2019 74.3% dan pada tahun 2020 sebanyak 77.7%. Tahap kesanggupan masyarakat juga meningkat pada tahun 2020 iaitu 86.3%. Tahap kesediaan masyarakat dan kerjasama masyarakat juga meningkat pada 85.6% dan 84.6%. Datuk Seri Samsun Baharin berkata, program IBR bersifat sukarela dan tiada paksaan, maka mana-mana organisasi yang berhasrat untuk melaksanakan IBR boleh melakukannya pada bila-bila masa. SPNB memperkenalkan 6 model baru rumah mesra rakyat berbanding hanya 2 reka bentuk sebelum ini. Ia akan memberi pemohon lebih pilihan serta keselesaan antara reka bentuk baru termasuk rumah jenis bertiang, dan Pahang adalah negeri pertama bagi projek pembinaan ini. Ini adalah di atas permintaan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berikutan kerosakan pada rumah atas tanah akibat banjir teruk. Program RMR ditawarkan kepada pemohon yang belum memiliki rumah sendiri atau mempunyai rumah yang usang untuk dibina baru di atas tanah sendiri. SPNB sasar bina 3,000 unit dan sedang dibina ialah 749 unit. Setakat ini, 47,153 unit berjaya disiapkan di seluruh negara. PKPD Hostel Sentinel Kampung Aceh Manjung Perak ditamatkan pada hari ini, Rabu 10 Mac 2021. PKPP di seluruh Pulau Langkawi, Kedah berkuat kuasa pada hari ini, Rabu 10 Mac 2021. Penggambaran di luar studio di kawasan PKPB dan PKPP dibenarkan berkuat kuasa pada hari ini juga, Rabu 10 Mac 2021. Bagi industri kreatif, acara langsung dibenarkan dengan kehadiran penonton berkuat kuasa pada 10 Mac, iaitu hari ini. Bagi negeri PKPB adalah 50% kapasiti ruang acara, manakala bagi negeri PKPP adalah mengikut kehadiran keluasan premis. Penjarakan fizikal penonton 1.5 meter, artis pemuzik penari sebanyak 2 meter, terhad kepada lokasi yang dikhaskan dan ruang acara yang berlesen. Pra-pendaftaran penjualan pembelian tiket secara dalam talian dan juga persembahan di lounge hotel dibenarkan. Penganjur wajib menayangkan pesanan khidmat masyarakat daripada kerajaan berkaitan COVID-19 sebelum, semasa dan selepas acara program. Pembelian makanan dan minuman secara pra-pesan pre-order dan akan berbungkus. Pihak penganjur juga perlu menyediakan pasukan pemantau penyelia untuk pematuhan SOP. Kesemua 4 negeri PKP, iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang, ditukarkan status mereka daripada PKP kepada PKPB. 6 negeri PKPB, iaitu Melaka, Pahang, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Wilayah Persekutuan Labuan ditukar status daripada PKPB kepada PKPP. Pemulihan. Untuk melindungi nyawa dan kehidupan rakyat sepanjang tahun lalu, kerajaan telah pun mengambil langkah berani dan proaktif. Antaranya dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, masa yang sama memperkenalkan pelbagai pakej ransangan ekonomi yang bernilai 305 bilion ringgit. Langkah ini diambil
untuk membendung penularan COVID-19 dan pada masa yang sama meringankan beban rakyat serta memastikan kelangsungan peniaga. Yang dinantikan kini bertanda. 12 pasukan kini bersedia dengan semangat dan rencana baru di dada. Super 2021 kini kembali. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi akan mengadakan perbincangan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi memastikan golongan gelandangan tidak tercicir menerima suntikan vaksin COVID-19. Pihak kerajaan akan memastikan tiada golongan yang tercicir dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Merangka strategi untuk gelandangan, untuk pelarian, untuk undocumented migrants. Saya akan ada mesyuarat contohnya minggu ni dengan agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk bincang apakah kaedah yang terbaik untuk golongan pelarian. Mungkin saya akan ada coordinating meeting dengan DBKL untuk golongan gelandangan nanti. Jelajah program Malaysia Prihatin bantu menyebarluaskan program imunisasi COVID-19 kepada masyarakat agar tiada individu tercicir mendapatkan suntikan vaksin. Penerangan secara menyeluruh juga dilakukan berhubung usaha yang digerakkan kerajaan sejak negara dilanda krisis COVID-19. Ia termasuk pengisytiharan proklamasi darurat yang dilaksana demi mengekang penularan wabak pembunuh itu. Untuk minta bantuan daripada mereka yang hadir, sebab yang hadir ialah pemimpin masyarakat tempatan, pemimpin kaumbi, supaya mereka menyebarluaskan lagi maklumat supaya orang mendaftar, ya, sama ada dengan apps MySejahtera atau mendaftar di pusat kesihatan daerah dan sebagainya. Kuota haji tambahan 10,000 untuk jemaah Malaysia. Kerajaan Arab Saudi bersetuju memberikan tambahan 10,000 kuota rasmi haji untuk jemaah Malaysia. Berita baik itu disampaikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas perjumpaan beliau bersama Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Muhammad Salman di Istana Yamamah. Yang kita bincang tadi dan dah dapat satu keputusan yang agak amat baik ialah persetujuannya. Bila situasi sudah pulih sepenuhnya, maka permohonan Malaysia untuk mendapat kuota tambahan itu diluluskan. Tambahan hampir 10,000. Ini Datuk Isham pun dah confirmkan tadi, 10,000 daripada jumlah yang sedia ada. Ini tak termasuk kuota tambahan luar biasa tu, yang saya sebutkan yang rasmi itu. Jadi ini suatu berita yang amat baik, dan cuma sama ada bila masa kota penuh ni dapat digunakan, ini akan ditentukan oleh, bukan sahaja untuk Malaysia, tapi untuk seluruh negara-negara lain pun mereka perlu menunggulah bilakah perkara itu akan dilaksanakan sepenuhnya.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP memberi jaminan bekalan ayam dan barangan keperluan asas mencukupi menjelang Ramadan dan Syawal bulan depan. KPDN HEP membuat tindakan segera untuk mengawal harga barangan keperluan asas itu dan agar bekalan mencukupi. Pada semua pihak yang terlibat terhadap barangan makanan dan juga barang keperluan ini supaya sama-sama membantu untuk pastikan keberadaan barang dan juga harga maintain menjelang puasa dan hari raya. Kalau mencukupi ya tu? Sekarang ni mencukupi. Sekarang ni tiada ada isu. Tiada isu yang kata barang tak cukup, harga mahal tak ada. Sekarang ni alhamdulillah. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM bercadang menubuhkan yayasan khas bagi membantu petugas dalam industri media yang kehilangan pekerjaan. Timbalan Menterinya Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata cadangan itu masih dalam peringkat perbincangan bersama persatuan-persatuan melibatkan media. Namun beliau menjangkakan yayasan tersebut dapat ditubuhkan dalam tempoh terdekat. Di sini juga kita lihat bahawa kita cuba mendapatkan agensi-agensi daripada kementerian ini termasuk MDEC, termasuk FINAS dan sebagainya supaya dapat memberikan peruntukan dan menyediakan apa-apa bantuan yang perlu untuk kita membantu pekerja-pekerja media ni. Di samping itu juga pada hari ini untuk kita berkesan bekerja dalam membantu mereka, kita akan menubuhkan yayasan. 60,000 peluang pekerjaan menerusi Karnival Kerjaya Agri Komoditi ditawarkan kepada warga tempatan, khususnya mereka yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali menyeru para pencari kerja untuk merebut peluang itu kerana pihak industri kini memerlukan tenaga kerja dengan kadar segera. Tempatan yang menceburi sektor peladangan. Kementerian melalui Institut Peladangan dan Komoditi Malaysia atau ringkasnya IMPAK turut memberi tumpuan terhadap usaha membangun dan memperkasakan pembangunan modal insan, terutamanya bagi meningkatkan bilangan tenaga kerja mahir dan separa mahir. Kementerian Sumber Manusia akan menguatkuasakan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Akta 446 sebagai satu prasyarat sebelum majikan dapat membawa masuk pekerja asing. Menterinya Datuk Seri M. Saravanan berkata, kemasukan pekerja asing tidak akan diluluskan jika majikan tidak dapat meyakinkan Jabatan Tenaga Kerja JTK dengan kemudahan yang disediakan bersesuaian dengan jumlah pekerja yang dimohon. Jabatan Tenaga Kerja akan mengeluarkan kerangka kerja khas dalam masa terdekat bagi pembinaan kuartus pekerja berpusat CLQ kepada pemaju dalam memenuhi spesifikasi dan piawaian. Ia selaras dengan Ordinan Darurat Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja Pindaan 2021 yang berkuat kuasa 26 Februari lalu. Malaysia dan Indonesia sudah memulakan perbincangan mengenai intipati Perjanjian Gelembung Perjalanan Laluan Hijau Timbal Balik RGL dan Aturan Koridor Perjalanan TCA antara kedua-dua negara. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Sukri berkata ia termasuk mengenal pasti tujuan dan lokasi spesifik perjalanan bagi individu yang dibenarkan. Persetujuan untuk mewujudkan RGL dan TCA itu diperoleh hasil pertemuan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta bulan lalu. Usaha itu bertujuan memulihkan sektor pelancongan, seni dan budaya di kedua-dua negara. Kita kini dalam fasa penting dan landasan tepat untuk kembali kepada kehidupan normal. Untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan pemulihan ekonomi dan gaya hidup, bersama kita dengan laporan khas yang disediakan oleh Hafiz Dawson. Bank Dunia meramalkan pemulihan ekonomi akan terencat sekiranya pandemik COVID-19 semakin meruncing dan juga program imunisasi COVID-19 dalam kebanyakan negara tertangguh. Namun dalam konteks Malaysia, kerajaan hari ini telah mengatur kemas strategi dengan memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk memulihkan dan juga melicinkan kembali ekonomi negara yang selama ini seakan-akan terhenti akibat pandemik ini. Teruskan bersama saya, Hafiz Dawson, dalam laporan khas Pastikan Sahih Pemulihan Ekonomi dan Gaya Hidup. Langkah kerajaan untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi secara berfasa selepas pelaksanaan PKP pertama pada bulan Mac 2020 telah menyumbang
kepada kedudukan ekonomi semasa yang lebih baik. Kebenaran untuk aktiviti-aktiviti ekonomi beroperasi semula telah memberikan kelegaan kepada ekonomi negara dan yang lebih penting memberikan peluang kepada rakyat untuk kembali menjana pendapatan. Antara inisiatif yang diperkenalkan ialah pakej prihatin, prihatin PKS, penjana dan pakej permai yang berjumlah ratusan bilion ringgit merupakan langkah dan strategi berani dalam keadaan ekonomi yang meruncing. Dengan adanya pakej yang ditawarkan ini, sedikit sebanyak dapat membantu rakyat Malaysia yang berdepan dengan saat yang sukar ini. Langkah terkehadapan ini ternyata mengukuhkan kedudukan ekonomi negara. Namun sektor pembuatan akan kekal memacu pertumbuhan ekonomi negara disebabkan ianya turut menyumbang kepada ekspor, dan kita lihat tahun lepas walaupun negara kita mengalami pengucupan ekonomi tetapi nilai ekspor makin meningkat setiap tahun dan menyebabkan juga ringgit kita mengukuh berbanding US dollar, dan ini saya melihat akan menjadi satu petanda ataupun satu jangkaan untuk negara kita mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun ini. Kini dengan berlangsungnya program imunisasi COVID-19 kebangsaan, sudah tentu ianya bukan sahaja merancakkan kembali prestasi ekonomi negara, malah memberi sinar baharu terhadap gaya hidup kita. Namun, tugas kita adalah memberi kerjasama penuh dalam program imunisasi ini untuk membentuk imuniti kelompok sekaligus mempercepat proses pemulihan ekonomi dan gaya hidup secepat mungkin. Ini terbukti jumlah yang mendaftar untuk program ini telah mencecah 3 juta pendaftar dan ratusan ribu telah pun menerima suntikan fasa pertama yang rata-ratanya melibatkan pekerja barisan hadapan. Kini dengan pembukaan hampir 100% sektor ekonomi dalam negara, kita mengharapkan usaha pemulihan ekonomi dan juga gaya hidup dalam negara ini dapat dipercepatkan. Walaupun program imunisasi COVID-19 kebangsaan sudah pun berlangsung, namun pengamalan gaya hidup norma baru perlu diteruskan sehingga kita betul-betul bebas daripada pandemik ini. Lindung diri, lindung semua. Hafidh Dawson, pastikan sahih. Semoga segala inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Malaysia, dan ingat jangan lupa untuk mendaftar diri sebagai penerima vaksin di aplikasi MySejahtera. Dan menjelang tahun 2025, ekonomi digital dijangka akan menyumbang 22.6% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Pada masa yang sama, pelan ini juga menyasarkan untuk membuka 500,000 peluang pekerjaan dalam ekonomi digital. Sementara itu, kerajaan juga akan menggalakkan sebanyak 875,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana menerusi guna e-dagang. Bagi sektor awam pula, semua agensi akan menyediakan kemudahan transaksi tanpa tunai sebagai pilihan utama menjelang tahun 2022. Therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara. Bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes COVID. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah
bersedia. Kami sudah bersedia. Kami juga Sudah bersedia. Kamu sedia ke? Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia Untuk menerima vaksin COVID-19. Sidang khas juga bersetuju untuk membenarkan pergerakan rentas daerah di seluruh negeri kecuali negeri Sabah, manakala pergerakan rentas negeri masih tidak dibenarkan. Jangan lupa untuk saksikan bicara naratif pada malam ini dengan tajuk Hubungan Luar Malaysia diperkukuh bersama tetamu Herizal Hazri, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia pada malam ini pukul 9 malam di saluran berita RTM dan juga di TV1. Baik, wanita solehah dambaan syurga. Jangan lupa untuk saksikan forum perdana pada malam esok, Khamis 11 Mac 2021 bersama panel yang berbahagia Dato' Badli Shah Alauddin dan juga panel yang berusaha Profesor Madya Dr. Nick Salida Suhaila Nick Saleh dan juga moderator kita Ustaz Muhammad Hariri Muhammad Daud. Majlis pelancaran buku menghormati lambang-lambang kebesaran negara dan kad laporan setahun Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang bakal dirasmikan oleh Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Live Jabatan Penerangan Malaysia pada Selasa 16 Mac 2021 3 petang. Perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Sahih edisi Rabu 10 Mac 2021. Ingat, pastikan sahih baru kongsi. Tak pasti, jangan kongsi. Sehingga kita berjumpa lagi dalam edisi lain Pastikan Sahih. Assalamualaikum dan salam hormat.